أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Wisyahul Afrah muka surat 21 baris atas sekali. Muka surat 21 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka manakala luput akan seseorang, luput ni satu fardu solat, dengan tiada uzur, dengan tiada dimaafkan pada syarak, hukum dianya wajib diqadakkan. Wajib diqadakkan dengan bersegera. Ni. Hak kuliah terdahulu baca dah ni. Tengok kitab molek, ambil faham kitab molek. Sebut sok mudah. Yang mengajar ni hanya menghuraikan. Dan kita tengoklah yang mengajar tu hurai betul tak dengan ayat kitab. Faham tak ni? Kemudian dalam kitab ni dengan bersegera, tidak dihuraikan makna bersegera. Tu saya ada tambah tu. Ni hak potostik, hak dahulunya ada kata tak cukup lagi tu. So bagi dah so. Mana hak tak ada lah. Kan kita ambil dah kata potostik tu kan. Mana hak tak dapat lagi. Mana tak dapat lagi. Pakat tengok kitab. Pakat tengok kitab. Hak saya bagi tu nak faham apa makna bersegera. Wajib diqadakkan dengan bersegera. Wajib qadak clear. Baik, kita mudah faham. Dengan bersegera. Apa makna dengan bersegera? Tapi kalau tak tengok huraian panjang dalam kitab menghuraikan makna bersegera, kita boleh tak mikir dengan akal sekejap? Mikir dulu. Bersegera tu maksud dia apa? Satu hari kita letaklah qada subuh tu biar jadi 5 waktu ke 10 waktu ke. Qada zuhur tu letak 5 waktu ke 10 waktu ke. Bersegera dah ke seumpama tu. Kita tengok molek. Adapun satu hari selepas subuh, qada satu subuh, zuhur semai tunai. Qada satu zuhur, asar sembahyang tunai. Qada satu asar. Jangan lupalah tu'mung. Ni ulang ni, tu'mung. Saya ingat pasal saya tengok balik saya huradah kuliah terdahulu. Ayat tu'mung tu. Nak tambah sikit. Satu hari qada subuh 5 subuh. Satu hari qada subuh 10 subuh. Qada zuhur 5. Qada zuhur 10. Bersegera ke tak begitu? Kita tengok molek. Jadi permulaan ni kita mikir dulu.
secara kita lah. Apa makna bersegera? Ada makna bersegera. Kemudian, kenapa kau wajib bersegera? Satu perkara pula. Kenapa kau wajib bersegera? Kebun depan ni. Boleh? Oh, minggu ni style baru. Minggu ni style baru. Ni buat tengok bawah ni. Style baru ni minggu ni je, insya-Allah. Bukan setiap minggu ni je. Style baru ni untuk orang ikut live FB. Kali nak memukakan persoalan. Nak agak orang majid yang burung ni, dia tak soal. Jadi hak ada majid yang burung ni pun, boleh tak? Dia nak masuk soal dalam ni. Boleh juga. Tak? Buka FB, lepas tu soal dalam ni. Soalan yang berkaitan. Soalan yang berkaitan kita nak fokus. Sebab kita kuliah terdahulu sejam setengah dah. Ni yang kedua ni nak tambah pula. Jadi kalau ikut FB ni dia soal hak berkaitan. Biasa duduk depan gini ni hak saya dalam radio lah. Dalam radio sama ada Terengganu FM ataupun Mani FM, dia duduk depan gini lah, tapi dia besar lagi. Dia besar. Kita tengok dia punya soalan yang dikemukakan. Mana kalau ada soalan yang berkaitan dalam FB. Mana kita boleh fikir, yang pertama, bersegera tu apa maksud dia? Dan kenapa kau wajib bersegera? Hak ni mana ni? Hak lupu sembahyang dengan tiada uzur. Lupuk ni meninggalkan sembahyang. Apa makna lupuk? Habis waktu. Tu lupuk. Kalau kita barang, tarikh lupuk. Mana apa ni? Habis waktu boleh makan. Dia dibuat, kemudian dia ada tarikh lupuk. Lupuk di mana apa ni? Sebab waktu solat, waktu bermula dan waktu berakhir. Solat ni kitab mauquta. Kefarduan yang disakatkan waktu dia. Ada waktu bermula, ada waktu berakhir. Jadi lupuk ni tak semayang sampai ke habis waktu dengan tiada uzur. Dengan tiada dimaafkan pada syarak. Dan jika lupuk satu fardu dengan uzur. Dengan uzur ni dengan syarak maaf. Uzur ni syarak maaf. Mana uzur bicara dah dahulunya, tertidur. Sedar 7:30 pagi. Terlupa. Tak tahulah macam mana hari tu. Jadi punyalah kelang kabut. Dia tidak. Ni saya cerita nak biasa berlaku. Dia tak mari masjid. Dia tiap-tiap waktu dia solat di masjid. Bila dia tak mari masjid, faham tak ni? Jadi, pukul 2 contohnya. Dia rasa macam dia semayang dah. Memanglah kalau hari-hari tu, pukul 2 Zuhur siap lama dah. Sudah lama dah. Tapi hari tu dia sibuk. Dia tak pergi masjid Zuhurnya. Jadi perasaan hati dia macam solat dah. Ni. Terlupa. Orang gini ni kadang-kadang, hari esok baru sedar. Baru teringat. Esok dia pergi masjid berjemaah Zuhur, dia pun mari mikir. Hak kemarin, sibuk, tak datang berjemaah ke masjid, solat bila? Dia panggil apa? Terlupa. Hak ni, diuzurkan pada syarak. Hak uzur pada syarak ni. Wajib diqadha akan satu fardu yang luput dengan uzur ni atas berlambatan dan yang afdalnya disegerakan dengan qadanya. Kalau hak uzur wajib qadha, ijma' ulama bersegera. Mazhab Syafi'i kita letak hukum afdal, hukum sunat. Mazhab Syafi'i ni, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, walaupun tertinggal solat yang dimaafkan pada syarak, tetap wajib qadha bersegera. Sedar pukul 7:30 bangun solat subuh segera qadha.
Kalau sambung tidur balik, tidak segera qada, berdosa lain pula. Tu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ni mazhab Syafi'i ni. Sunat bersegera qada. 7.30 dah, biarlah sambung tidur semula lah. Nanti zuhur nantilah baru nak qada subuh. Maka dia meninggalkan perkara sunat. Gitu je lah. So, kenapa dalam FB ni tak ada di komen-komen tak bergerak pun, tak ada. Ke macam mana? Duduk gitu je tadi. Kena buka mana? Dia kecilkan gambar, besarkan komen. Tak boleh buat tu. Tak ada. Di gambar kecil je, biar komen tu besar. Jadi komen tak masuk. Hak lupu solat dengan uzur, baik clear lah tu. Lepas tu bila berlaku pun tak tahulah. Mungkin dah subuh malam tu anak demam apa semua. Jadi tidur tu lewat, sedar tak sedar 7.30 mungkin. Tapi bila berlaku tu mungkin tak tahulah. Hak banyaknya tinggal solat dengan tiada uzur, tinggal solat dengan sengaja. Kemudian dalam kertas tu, saya bagi yang pertama tu, kitab penawar bagi hati. Masuk ke dalam tu, kitab Fathul Mu'in, kitab Arab. Tu saya baca dah dahulunya. Kertas yang ketiga tu, musuh 370 tu kan. Tu kitab Kifayatul Muhtadi. Saya tulis atas tu. Saya tulis Kifayatul Muhtadi. Tapi dia photostik tak masuk tu. Photostik tak masuk. Photostik tak masuk. Kitab Kifayatul Muhtadi. Tepi tu, hak tepi tu, hak sebelah tepi Kifayatul Muhtadi ni, hak sebelah dalam. Sebelah dalam ni Kifayatul Muhtadi. Syekh Muhammad Nur, hak dalam ni. Hak tepi ni kitab Sulam Mubtadi, karangan Syekh Daud Al-Fatani, hak tepi ni. Kemudian masuk ke dalam Musyak 159 kitab Buritu Tulak. Berin ya ta marbutah, alif lam ta lam alif be. Buritu Tulak karangan Syekh Daud Al-Fatani. Jadi musyak yang terakhir tu dia ada depan belakang. Musyak terakhir dia ada depan belakang. Hak depan belakang tu tak ada atas tulisan nama kitab. Sabila Muhtadin. Sabila karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabila. Cuma hak terakhir tu Sabila tu dia ada dua muka surat, depan dan belakang. Ini sebagai panduan lah. Jadi kita fokus kepada solat yang lupu dengan tiada uzur. Dengan tiada dimaafkan pada syarak. Yang mana satu-satu kefarduan yang ditinggalkan bicara terdahulunya akan dihumbang ke dalam neraka satu hukuk. Satu hukuk ni 80 tahun. 80 tahun, bukan 80 hari ke dalam neraka. 80 tahun. Ada ni. Kita hidup pun tak sampai 80-nya. Jarang-jaranglah adalah yang umur dipanjangkan oleh Allah. Adalah. 80 tahun neraka, satu fardu, bukan 5 fardu sehari semalam. Sebab itulah bab solat tiang agama ni, kedudukan solat kita dah bicara dah dahulu. Zajri tarikis solah tu di permulaan kitab Wisyaul Afrah ni.
membicarakan kedudukan besarnya solat, membicarakan beratnya balasan neraka bagi orang meninggalkan solat, yang mana menjadi kewajipan atas ibu bapa. 7 tahun tu Nabi suruh pegang dah solat. 7 tahun Nabi suruh pegang dah solat. 7 tahun. 10 tahun tak solat juga, pukul. Hak suruhan hadis Nabi ni, kita ingat tak ingat hadis itu, mungkin kita ingat, mungkin tak. Tapi hak 7 tahun Nabi perintah kepada ibu bapa suruh solat, orang tahu belaka. Ada orang tak tahu? Murus sabiyas salah tu. Iza balagha sab'a sinin. Suruh solat. 7 tahun tu. Ada orang tak tahu? Oh, 7 tahun kena wajib dah ibu bapa suruh solat. Kan budak tu tak balik. Sekarang ni bukan. Suruh ni atas ibu bapa. Bukan kewajipan atas anak. Anak belum balik. Belum ada catatan kebaikan dan kejahatan. Anak tu mati masuk syurga lalu dah. Kewajipan atas ibu bapa. 7 tahun. Bukan suruh solat saja. Riwayat hadis lain Nabi memerintahkan alimus sabiyas salah. Ajar anak kita solat, ajar molek. Suruh saja tak lepas. Suruh serta dengan ajar. Kalau suruh tak jadi, suruh semayang. Sudah dah semayang? Sudah dah. Cepatmu semayang. 2 minit, sudah dah semayang zuhur. Cepatmu. Kita rasa lega dah sebab dia semayang dah. Bukan gitu. Tak lepas kewajipan kitanya. Kita wajib ajar semayang dia. Pantau semayang dia. Ajar bak rukun niat, rukun qalbi. Ajar bak rukun fa'li. Ajar bak rukun qauli. Betul-betul bacaan-bacaan dalam solat. Hak ni nganga kita daripada masyarakat ni. Suruh solat tu, lepaslah kita suruh. Terkadang tak payah suruh pun anak solat. Tapi ajar dah. Sekolah. Kewajipan atas ibu bapa, bukan kewajipan atas sekolah. Kalau sekolah ajar lengkap, makna lega lah ibu bapa. Tapi kewajipan ibu bapa kena tanya anak. Kamu belajar solat di sekolah buku mana? Diajar macam mana? Sebab sekolah ni mata pelajaran agama bukan mata pelajaran teras. Hanya tempelang saja, ingat baik. Ni tiang agama anak kita ni. Tiang agama. Pertama-tama yang akan ditanya pada hari akhirah. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Tuan tak akan terima. Kita ibu bapa daripada awal tertekan dah. Bak semayang, penekanan bak semayang ni. Siapa umur 15 tahun. Kita nak ajar, dok pandai. Sama-sama belajar. Kalau kita bak semayang budak pandai, tak usah jadi mak ayah lah laginya. Jangan duk dibining-bining lah. Belajar dulu baru bining. Nak bining cepat-cepat. Galak nak bining, ilmu tak ada. Dia nak bining ni, nanti ada khija. Boleh bining. Khija tu untuk nafkah hidup atas dunia. Untuk agama, ilmu kita macam mana? Faham tak ni? Tak apalah, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Hak dahulu anak kita siapa kebalik, kita tak pernah peduli bak hukum hakam solat dianya. Kita hanya pastikan solat saja, ajarnya tidak, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan solat yang pertama-tama wajib kita ajar anak kita. Ajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Sah ke-6 rukun iman yang menjadi syarat untuk sah solat. Itu yang pertama-tama yang wajib kita ajar pada anak kita. Ajar ke tak? Ni kita banyak kena muhasabah ni. Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ilmu, kita kena dosa pahala. Barulah pergi kepada taubah. Kena dosa pahala tu molek. Kita tak kena dosa pahala nak bertaubah macam mana?
Anggapan kita anak solat dah. Lega kitanya. Kita tak pernah ajar anak kita solat. Itu berdosa. Kita ajar dah anak kita mengenal Allah, mengenal Rasul. Untuk sah ke-6 rukun iman. Tu lagi berat kalau kita tak ajar. Anak kita balik dalam keadaan tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul. Macam mana kita akan menanggung di padang mahsyar nanti? Melainkan kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak bertaubah kena kena dosa pahala. Jangan buat ni, buat steady je. Dah berjemaah ni waktu di masjid kan? Orang berkenaan masjid kan? Steady. Ada ceramah-ceramah besar, ceramah-ceramah di depan, steady je. Mati masuk syurga dah perasaan dianya. Bukan anak-anak, diri sendiri pun kadang-kadang sembahyang ada, bukan dengan ilmu. Diri sendiri pun kadang-kadang berakidah pun tak lepas. Tak ada benda tu. Itu tipu daya syaitan sahaja atau rupa kebajikan. Jadi bola mainan syaitan saja. Balik pada ilmu, kena dosa dan pahala. Jadi tekan-tekan bab solat, kena tekan pula. Kamu nanti, kamu balik, kamu hidup sendiri, kamu tinggal solat, satu waktu kamu tinggal solat, 80 tahun neraka. Kamu hidup atas dunia ni pun, kebanyakan tak sampai 80 tahun. 80 tahun ni hari akhirat. Hari dunia, surah Al-Hajj 47, Allah Ta'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun tu. Satu hari di hari akhirat, seumpama 1000 tahun daripada hari yang kamu hitung atas dunia. Satu hari di hari akhirat bukan 1000 hari dunia. Satu hari di hari akhirat bukan 1000 tahun dunia. Bukan 1000 hari. Kalau 1000 hari, 80 tahun, 80,000 tahun. Tak ada dah. Sekarang ni neraka 80 tahun. Satu hari di hari akhirat, 1000 hari dunia, 80,000 tahun. Dah. Satu hari di hari akhirat, 1000 tahun hari dunia. Bukan 1000 hari, 1000 tahun. Jadi orang duduk kali 29 juta tahun. 29 juta tahun. Ada lebih lagi lah. 29 juta tahun. Umur dunia ni siapa ada 29 juta tahun? Dah ni. Ilmu. Nak kenal dosa pahala. Nak tahu balasan neraka macam mana tinggal semayang. Baru pergi pada taubat. Taubat pergi pada bab qada, rukun taubat. So, sama kot tak gerak, duk gitu je. Ke memang tak ada orang komen dalam FB ni? Ada je. Lepas tu duk gitu je, tak ada dah ni, tak gerak. Naik sokmo dah. Ada soalan dah? Ada dah? Kenapa tak ada? Waktu saya sentiasa pesan. Kita terus ceritalah bab qada solat. Tak suruh cerita bab taubah. Melainkan permulaannya ilmu. Dia kena atur gitu. Ada kitab Minhajul Abidin kan? Yang pertama, aqabah ilmu. Yang kedua, aqabah taubah. Kena ikut jalan ni. Kalau kita nak pergi pada qada solat. Ilmu fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf tidak dititik beratkan, akan jadi konflik macam-macam. Konflik banyak ni bab qada solat ni. Konfliknya kenapa? Kerana tidak dimulai dengan susunan ilmu yang pertama, taubah yang kedua. Jadi konflik macam-macam tu. Jadi benda yang cukup simple saja, tapi menjadi macam rumit. Sebab apa? Sebab kita lakah. Pada langkah terus pergi pada qada taubah. Ilmu macam mana? Biar kena molek dulu. Sebab dosa pahala, biar faham agama. Kalau kita melangkah gitu,
Tu kepada bicara bab ni bicara bab qada. Kita tu sendiri yang salah. Jadi orang yang komen macam-macam tu dia tak setuju, kita salah. Kita kemukakan taubat dulu, kemukakan ilmu. Macam mana saya ni bab tinggal sembahyang masa muda, belajar molek-molek. Tekan bab ilmu molek-molek dulu. Peringat tu. Peringat bab ilmu, barulah bicara bab taubah. Ilmu dahulu. Ada ni. Kalau balik pada ilmu, bicara bab satu fardu solat yang ditinggalkan 29 juta tahun neraka, yang mana wajib kena qada, ittifaq 4 mazhab. Qada ni nak terpadam. Neraka 29 juta tahun ni. Takutnya kita neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bengah lagi ke nak tanya bab sembahyang sunat? Tak warah kalau gitu. Tapi kalau dengan ilmu, tak warah. Tu kata, dia kena susun ilmu taubah. Barulah tak ada konflik apa-apa. Simple saja. Balik pada ilmu. Kena tu molek. Mana hak tu bahagian penekanan saya sebut tadi kepada anak-anak kita. Tekan bab semayang, jaga bab semayang, ajar ilmu semayang dengan akidah yang betul. InsyaAllah tidak ada yang akan meninggalkan solat. Tidak akan berani. Tidak akan berani. Awak lepas-lepas dah terkadang benda ni, terkadang dia tinggal solat tu. Itulah kadang-kadang asal dari ibu bapa pun tidak beri penekanan mana. Dia macam-macam lah. Tu hak lepas dah. Tu hak lepas dah, bukan hak lepas. Tu tak boleh nak undur kembali. Tu bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hak lepas dah. Ni ada tanya bab puasa nanti dulu. Saya kadang-kadang tak mau buka kat FB ni. Kita nak fokus dulu. Jangan kita ganggu dulu sebab jadi kena tutup balik FB ni. Dia akan jadi macam-macam dipanggil dia tanya. Ada share dia kata kalau dapat malam tu qada sama dengan qada 83 tahun. Samalah pahala. Bukan 83 tahun solat tu tak payah kena qada, bukan. Jangan salah faham, pahala. Macam pergi Mekah lah. 100,000 rakaat kan. Qada Mekah sekali terpadam, tak payah qada dah untuk 100,000 solat fardu. Dah. Itu fadilat pahala. Ni macam Ramadan ni lah. Qada bulan Ramadan satu fardu seperti 70 fardu di bulan yang lain. Qada bulan Ramadan ni. Lagi nak kejar qada nak pahala. Tapi bukan maknanya qada satu subuh bulan Ramadan beres 70 subuh. Qada satu zuhur bulan Ramadan beres 70 zuhur. Tu bukan. Bukan gitu. Pahala berganda. Pahala berganda. Jadi hak tinggal-tinggal solat tu dia kadang-kadang mari daripada pendidikan lah. Tu perkara lepas dah. Dan saya pelik juga kadang-kadang saya pernah terjumpa. Dia cerita bab sembahyang tarawih dia, ustaz. Saya ni tarawih dia budak lagi ustaz, tak mau tinggal, dia kata. Dan kalau mukcik tarawih dia budak nak tinggal, macam mana boleh ada tinggal sembahyang fardu? Ada ni. Kalau daripada budak tak pernah tinggal sembahyang tarawih, mak ayah bawa pergi masjid surat, macam mana boleh tinggal sembahyang fardu? Kerja dia macam mana? Ramadan dia puasa cukup. Tarawih tiap-tiap malam. Tapi sebelah bulan yang lain, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak ke macam mana? Ada yang seumpama tu. Dia kata, saya tarawih daripada budak lagi dah. Tarawih daripada budak. Mak ayah bawa pergi masjid surah. Betul, baguslah tu. Baguslah. Memang saya benda banyak tinggal semayang. Jadi macam mana kamu tinggal semayang kalau kamu tarawih cukup? Dia berlaku macam mana?
Mana bulan Ramadan je lah. Bulan Ramadan je. Puasa cukup. Semayang cukup. Tarawih cukup. Habis Ramadan. Masuk bulan Syawal. Cukup 11 bulan tu. Ada ketika semayang. Ada ketika dok semayang. Tak tahulah jadi timbul gitu. Sebab timbul, kalau dia kata, saya ni gitulah masa muda-muda dulu. Saya lara. Sebab saya banyak tinggal semayang. Orang gini ni, orang banyak tinggal semayang ni, terawih pun tidak pergi majlis surat. Orang hak lara ni, hak semayang tak cukup ni. Bukan main tak cukup. Ada memang tak semayang. Ada hak semayang tak cukup. Ada ketika senang di semayang. Ketika susah sibuk dia tak semayang. Dia seumpama tu. Dan memang ada orang yang tak semayang terus. Ada. Tapi hak ni Ramadan dia tak kenal majlis surat ni. Balik gitulah. Tapi hak saya jumpa ni, dia cerita perempuan belaka ni. Cerita perempuan. Jadi dia kata, saya ustaz daripada budak lagi mak ayah bawa pergi sejid suami terawih. Tak boleh tinggal terawih. Tapi betul lah saya banyak tinggal semayang ada qada. Jadi saya tanyalah macam mana boleh terawih? Cukup terawih bulan Ramadan, mak ayah pergi masjid. Tapi kenapa jadi semayang fardu? Ada yang ditinggalkan selepas dia balik. Kenapa? Dia kata adalah. Jadi, alah, kain payahnya main anak kecil ni kecing banyak ni, biar ada mayang hari ni. Ada pesen tu. Ada pesen tu. Pada ni, anak, apa panggil apa? Anak, itulah anak hok jujuk tu. Apa? Anak, apa panggil? Anak hok seorang nama anak. Panggil apa? Anak. Ni, anak sambung ni. Beranak setahun sekali. Anak panggil apa ni? Catat arik. Catat arik tau. Kau apa? Anak ni. Jadi dia kata, kain ni selalu air kecing. Air kecing budak lah. Dulu mana ada paper. Kain lamping begitu je. Kain lamping pun faham lah. Pada ni. Dah. Kalau hok ni, derek gitu tu, dia biasanya anak pertama lepas dah lamping dah, baru boleh anak kedua dah. Kan anak pertama pun tak lepas lagi kain lamping. Setahun lepas kain lamping. Tak lepas setahun dah. Jadi kalau anak jenis derek itu, memang dua-dua beradik lah. Kain lamping. Ketiga beradik kain lamping. Dua dah. Ni jadi kain mok ni. Jadi mok ni dia kain dia kena najis, dia tak semayang. Tak ada cerita yang seumpama ni. Tak sempat nak semayang, dia kata kain kena kecing anak. Hok derek anak ni. Hok sorang. Ada yang seumpama tu. Kita tak boleh panjang habis pula mat. Tak sempat pula gini kan. Jadi kita balik semula. Kalau tu dahulu saya tekan dah, hak berkaitan dengan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Ittifaq 4 mazhab. Wajib qada, wajib bersegera. Wajib qada, wajib bersegera. Saya sebut dah dahulunya, pandangan kata dalam mazhab Syafi'i, wajib qada, sunat bersegera. Sunat bersegera itulah yang kita boleh pakai hak itulah. Pandangan daif, tapi dah kita daif, kita lemah, iman kita pun lemah. Tapi sebelum nak pergi pada pandangan daif, kita pergi pada pandangan muktamad. Saya ulang balik pandangan muktamad. Adapun ingat baik, saya sebut dah dahulu, ada pandangan tak wajib qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang wajib qada solat ijma' ulama, tinggal solat tertidur terlupa, itu ijma' ulama. Wajib qada. Adapun tinggal semua dengan sengaja, ada pandangan tidak wajib qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Lepas tu macam mana jalanan dia ni? Bertaubat dengan Allah dan memperbanyakkan sembahyang sunat. Dia pandangan ni ada dalam kitab. Saya sebut dah dahulunya, dalam kitab Mahali pun ada pandangan tak wajib qada ni.
Ini pandangan Ibnu Hazmin. Pandangan Ali Zuhair tak wajib qada. Pandangan ni lah yang banyak sekarang muda-muda bawa. Wajib ni hawa nafsu tu. Dia ambil pandangan tak wajib qada. Ittifaq 4 mazhab wajib qada dengan bersegera tu dia tak. Tak tu. Dia ambil hak tak wajib qada. Tapi dia ambil tak wajib qada ni tak jujur. Tak jujur. Dia ambil tak wajib qada. Bertaubah sahaja, dia kata. Tak wajib qada. Kita bertaubah, salah satu rukunnya qada. Dia tak wajib qada. Dia pun lega. Sebab apa? Hak ikut golongan ni, golongan hawa nafsu belaka ikut dia ni. Tapi yang ajar ni, dia tak jujur molek-molek. Pandangan tak wajib qada ni, dia nak mentaghliskan. Apa? Saya sebut dah kan. Kamu tinggal semayang kan. Waktu masuk sampai ke habis kamu duduk semayang. Waktu masuk sampai kamu duduk semayang. Nak semayang pula. Kamu tinggal dah kan dengan sengaja. Nak ambil pula. Tak ada bahagian untuk kamu. Tak ada. Kamu tinggal dengan sengaja. Kalau kamu tinggal dengan terlupa, tertidur terlupa, kamu wajib kena qada. Kamu tinggal dengan sengaja, tak ada bahagian untuk kamu qada-qadanya. Lepas tu macam mana nanti di padang mahsyar? Apabila kefarduan tak cukup, Allah Ta'ala akan perintah malaikat tengok hak nafilah, hak sunat pula. Jadi sekarang ni kena perbanyakkan sembahyang sunat nak menampung kefarduan yang ditinggalkan pada masa dahulu sampai masa hisab. Nak tampung dengan sembahyang sunat. Nak tampung banyak mana? 70 rakaat sunat baru menepati 1 rakaat fardu. Cuba kira. Pandangan ni. Puak ni dia tak payah qada. Lepas tu sembahyang sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat duha, berapa rakaat sehari? Sembahyang. Rawatib, muakkad dengan ghairu muakkad, 22 rakaat. Sembahyang belaka. Sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sembahyang belaka. 22 rakaat. Duha sembahyang 8 rakaat, 30 rakaat. Sembahyang apa lagi? Qiyamul lail tahajud pula. Kalaulah nak pakai pandangan ni, qada tak boleh sebab kamu tinggal sembahyang dengan sengaja. Kamu daripada mahsyar, malaikat akan cari hak sembahyang sunat tu pula untuk tampung sembahyang fardu. Dia kena 70 rakaat sunat barulah menepati 1 rakaat fardu. Jadi kalau 17 rakaat sehari semalam kali 70. 17 kali 70. 7 kali 7 49. 7 kali 7, 49. 14 kali 7. Jadi berapa? 119 rakaat sunat. Baru boleh tampal 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. 119 rakaat sembahyang sunat tiap-tiap hari. Maknanya, hak sembahyang siang, qabliyah ba'diyah, 22 rakaat. Duha, ambil 8 rakaat. Bukan ambil 2. Ambil 8 rakaat, 30. Hak lagi nak cukup 119 rakaat ni, nak 90 rakaat lagi. Qiyamul lail 90 rakaat tiap-tiap malam. Ni nak pakai pandangan tak wajib qada. Boleh? Untuk 1 hari tu, untuk 17 rakaat, untuk 5 waktu, dia kena sembahyang sunat 119 rakaat. Tiap-tiap hari. Tinggal pula 5 tahun, 10 tahun. Gitulah. Dia ambil pandangan, tak wajib qada. Lepas tu sembahyang sunat, sikit-sikit. Itu nafsu, itu bukan. Maknanya dia ambil jalanan tak wajib qada tu pun. Ambil jalan tak wajib qada pun tak betul, tak ikhlas. Sini tak betul saya kira tadi dah. 17. Saya ambil 17 kali 7. Betul lah. 119. Dia kena ambil kosong sebab 70. Dah. 1190 rakaat sehari-sehari. Sebab ada orang tolong kira ni. Saya ambil 17 kali 7. 17 kali 70. 17 kali 7, 119. 70 tak ada kosong kan? Kena tambah kosong 1190 rakaat. Sehari-sehari nak tampung 17 rakaat, 5 waktu hak kita tinggal pada masa dahulu. Kan?
Oh, 1170. Sebaik ada orang tolong. Bukan 190 rakaat. Tu pun mati dah dengar. 1190. Ha, mana? Hak tajik qada ni, tajik qada. Hak ni nak apa ni? Nak cerita ni beratnya kamu tinggal solat fardu. Nak ambil semula. Tak ada kamu. Tak ada qada kamu. Semai sunat banyak. 17 rakaat. Nak tampung 17 rakaat 5 waktu ni 1190 90 rakaat semai sunat. Ha, mana? Ha, tu. Tolak ke tepi pandangan tu. Tapi orang sekarang hak hawa nafsu, dia ambil pandangan tak wajib qada, semai sunat lah dia kata. Banyak mai sunat. Cerita molek, banyak tu banyak mana? Ha, cerita molek lah. Banyak tu banyak mana? Boleh ke sembahyang sunat sampai 1000 rakaat? Kalau orang betul-betul insaf, ingat hari akhirat, nanti akan dihitung di padang mahsyar, boleh buat. Kita ni orang lupa akhirat, orang lupa mati. Takut kita kepada azab Allah tu takut yang ringan, bukan takut sungguh. Bukan takut sungguh kita ni. Bukan takut sungguh. Kita orang lemah iman. Mana kita pandangan tak wajib qada tu, kita tolak ke tepi. Tapi nak cerita tadi, kalau betul dia cerita pandangan tak wajib qada, dia kena cerita molek. Nak tampung dengan semai sunat. Banyak mana semai sunat yang boleh menampung satu rakaat fardu yang ditinggalkan pada masa dahulu. Adapun hak ahli sunnah wal jamaah, sama juga. Semayang sunat akan menampung kekurangan fardu fil akhirah. Betul? Di antara hikmah, kenapakah disyariatkan semayang ibadat sunat? Ibadat sunat lah ni, semayang sunat pun sunat samalah. Apa di antara hikmahnya? Menampung kekurangan fardu, tampung tu fil akhirah. Atas dunia kena qada, tak boleh tampung. Atas dunia kena qada, tak boleh tampung. Tampung tu di hari akhirah. Qada, selesai habis qada. Dengan ijtihad, bersungguh-sungguh, fikir. Banyak mana yang anggaran ditinggalkan, atau balik pada ilmu. Qada, selesai anggaran, stop qada. Jadi, bimbang, takut sampai di padang mahsyar, buka catatan. Walaupun dosa sudah diampuni oleh Allah mudah-mudahan, tapi semayang tak ada. Jadi macam mana ni? Ditampalkan dengan semayang sunat. Lepas habis qada, selesai ada anggaran, stop, berhenti, bimbang, memang bimbang lah, takut terkurang. Jalan dia apa? Perbanyakkan semayang sunat. Perbanyakkan semayang sunat. Kalau kata 5 waktu, 17 rakaat, semayang sunat yang boleh menampung 1190 rakaat semayang sunat. Memang kena banyak sungguh-sungguh lah. Kena banyak sungguh-sungguh lah. Tambahan pula kita kena perbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Betul. Memang semayang sunat akan menampung semayang fardu fil akhirah. Atas dunia wajib kena qada. Ada situ. Kemudian hak dalam kertas tu, kitab Penabagati tu saya baca dah dahulu, reka-reka sagaris tu, nak faham kenapakah wajib qada bersegera? Kerana taubah wajib bersegera. Tu kita bicara kitab Penabagati. Taubah wajib bersegera, maka wajib qada dengan bersegera. Wajib qada dengan bersegera. Kemudian saya tekan dah dahulunya, rukun taubah ada 4 tinggal kefarduan. Yang pertama, menyesal kerana Allah. Sungguh-sungguh menyesal kerana dulu tinggal semayang. Dosa yang amat besar. Yang kedua, sekarang ni. Semayang tak tinggal dah sekarang ni. Tapi ingat baik, semayang sekarang ni semayang dengan akidah betul. Semayang dengan pekoh betul. Ni semayang sekarang ni. Ni taubat. Mana ni? Azam pula di hati, tidak akan meninggalkan solat di masa akan datang. Hukum taubat yang keempatnya, qada solat dengan bersegera. Jadi nak tekannya,
Hak qada tu satu. Nak tekannya kita bertaubah. Sekarang kita solat dah tak tinggal. Solat yang sebenar dengan ilmu. Kalau solat dah sekarang ni, akidah salah, fiqh tak betul, lepas tu nak qada pula. Bukan qada je tidak sah. Semai tunai hari yang sekarang pun tak sah laginya. Tak ada bahagian qada. Sebab itulah permulaan ilmu. Itu permulaan. Permulaan ilmu. Dok. Dia ada 4 rukun taubah. Tinggal kefarduan solat. Yang pertama menyesal. Menyesal kerana Allah Ta'ala. Dahulu tinggal semayang. Menyesal ni timbul menangis. Bagi orang mudah menangis. Bagi orang keras hati, dia tak ada menangis. Tapi menyesal ke tak? Menyesal. Taubatlah. Jangan pula kata, selagi tak keluar air mata, tak panggil taubah. Dah. Gitu jangan. Ada orang keras hati dia. Air mata tak keluar, menyesal. Ada orang mudah keluar air mata. Tengok cerita Mustang pun dia keluar air mata. Tahu orang pasang gitu. Ada ni. Dia bukan syarat keluar air mata. Tapi biasanya menyesal sungguh-sungguh tinggal semayang ni. Kita cara tinggal semayang ni. Tiang agama ni. Akan keluar air mata lah. Syarat keluar mata. Dok. Menyesal betul-betul. Memang menyesal sangat-sangat. Yang kita nak tekan. Sekarang solat dah. Dah tinggal dah. Solat macam mana? Solat dengan ilmu. Akidah kena betul. Fiqh kena betul. Sebab tadi ada satu soalan. Macam mana kalau dahulu tidak belajar ilmu tauhid? Macam mana solat kena qada ke tidak? Hak tengah solat bukan hak tak solat. Hak solat tapi tauhid tak belajar. Kena qada tak solat? Kalau di solat, tauhid dia tak belajar, wali'azabillah, dia berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama', solat kena qada, puasa kena qada, zakat kena qada, haji umrah kena pergi Mekah semula. Kalau pegangan tu salah, hak kafir ijma' ulama'. Kalau pegangan tu salah Mu'tazilah, yang paling muktamad tidak menghukumkan kafir, tidak wajib qada semula, tapi pahala semayang, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji umrah tidak ada. Jadi, ni yang kita bicara, semayang tunai sekarang. Semayang tunai sekarang. Semayang yang sebenar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah. Mereka yang beriman dengan perkara gaib dan mereka yang mendirikan semayang. Mereka yang beriman dengan perkara gaib, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan malaikat, beriman dengan barzah, beriman dengan hari akhirah, beriman dengan qada dan qadar Allah yang gaib. Wa yuqimuna salah, dan mereka yang mendirikan semayang. Bukan mereka semayang, mereka mendirikan semayang sempurna syarat zahir dan batin. Sempurna zahir dan batin, itu mendirikan semayang. Fiqh tasawuf comel, itu mendirikan semayang. Tapi yang dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dimulai dengan alladzina amanu wa amilus solihat. Mereka beriman dan beramal soleh. Amal soleh, sini kita bicara bab semayang. Dimulai dengan mereka yang beriman. Jadi solat sekarang ni, solat dengan ilmu. Nak sah solat, akidah kena betul. Nak sah solat, fiqh kena betul. Nak diterima solat, tasawuf kena molek. Maknanya apa? Ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf dahulu. Hak semayang sekarang tunai ni. Hak semayang sebenar lah. Bukan semayang adah, tradisi tua-tua main masjid. Bukan. Tu tak ada orang nak pergi dah tu. Tua-tua mari masjid. Tak ada nak pergi dah. Nak pergi tempat joget, orang balik. Baliklah pak cik, tua nak mati dah. Dia mari masjid. Tu je lah, tak ada tempat nak pergi dah. Tapi belajar tak fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf? Tak belajar, bukan. Jadi kena qada dah semayang masa ni kan masa muda. Qada semayang hak ditinggalkan masa muda, hak disemai tunai sekarang. Ni betul ke dak akidah? Betul ke dak fiqh? Ni hak tunai sekarang, hak adaan ni. Nak cerita hak qadaan macam mana? Jadi untuk masa sekarang, solat comel.
Kemudian azam bulat di hati, tidak akan lagi meninggalkan solat di masa akan datang. Rukun taubat yang keempatnya, qada dengan bersegera. Kemudian Fathul Mu'i, surat dalam tu, saya baca dah, tak apalah. Dia bukan maksud dia sama je, dengar. Saya akan baca maksud yang terakhir. Surat yang terakhir saya baca. Kitab Kifayatul Muhtadi tu saya baca dah. Nak ambil yang terakhir. Yang terakhir. Ambil yang maksud 151. 151. Kena ada 151. Bukan 101. 101. 151 bulat tu bukan kosong. Bulat tu nombor 5. Jangan. Saya ada tengok kitab orang belajar. Nombor tu nombor Arab, ditulis nombor apa panggil apa tu? Panggil nombor apa kita panggil? Nombor apa dia panggil? Dok, kitab nombor Arab. Pada ni. Ditulis nombor tu lah pula nombor. Ditulis atas tu. Allah kata, komang. Ada. Ustaz air payah, Ustaz. Payah apa? 2 dengan 6 tukar sokmo dia kata. 2 gining, 6 gining, tukar sokmo dia kata 2 dengan 6. Lepas tu 0 dengan 5. Bulat tukar ingat ke? Kosong. Kena nombor 5. Dia pening gitu. Hak mudah, 1 dengan 9. Dia kata hak mudah. Pandang? 1 dengan 9 mudah. Sebab apa? Sebab sama tau. 1 dengan 9. Allah lekehnya. Ada gitu. Dia kata 7, lenggok ke atas. 8, tungging ke bawah. Tak pandang nombor. Ni 151 ni bukan 101 kitab Sabila. Dia ada depan belakang. Jadi depan belakang. Hak di tengah tu saya ada buat garisang tu. Hak garisang tu kalau sempat saya baca semula. Tu hak garisang tu. Tu hak garisang. Hak ambil bawah sekali. Bayang kedua daripada bawah saya ada buat tu. Bawah sekali. Sahabat nak ambil faham bersegera tu maksud dia apa? Bermula barang siapa ada atasnya sembahyang lupu dengan tiada uzur. Ni kita bicara ni. Hukum dia wajib atasnya, wajib atas barang siapa menjengerakan mengqada dia. Kena qada segera. Okey, clear. Dan wajib atasnya mentasarrufkan. Wajib atasnya atas barang siapa mentasarrufkan. Mentasarrufkan mana apa ni? Menggunakan sekalian masanya bagi mengqada dia, mengqada akan sembahyang yang luput dengan tiada uzur. Menggunakan sekalian masa. Itu makna bersegera. Saya sebut berulang kali, ini pandangan muktamad. Saya baca dulu. Tapi ini sebuah dengan kita orang awam ni, memang tak larat, tak mampulah. Tak mampu. Tapi kita ambil tu ayat kitab. Ini pandangan muktamad. Ambil ayat kitab dulu. Biar faham. Hak dalam kitab wisyah kita ni, wajib diqadakkan dengan bersegera. Atau tanda molek kitab wisyah kita tu. Wajib diqadakkan dengan bersegera. Apa makna segera? Wajib menggunakan sekalian masa bagi mengqadakkan dia. Itu makna bersegera. Boleh masuk tak dengan akal kita? Boleh masuk tak? Boleh masuk tak? Bersegera dengan makna wajib mentasarrufkan, wajib menggunakan sekalian masa bagi mengqada dia, mengqada sembahyang yang luput dengan tiada uzur. Tak ada. Boleh pergi tak ni dengan pemahaman kita? Ini taubah. Taubah, faham tak ni? Supaya diampuni dosa, dilepaskan daripada neraka, satu fardu 29 juta tahun. Segera. Kenapa segera? Kerana kita sangat-sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa segera? Kerana kita sangat-sangat ingat akan kematian bila-bila masa. Kena tak tu?
Orang yang takut akan azab Allah, 29 juta tahun neraka bagi satu fardu, macam mana dia nak qada balik? Boleh berlambat-lambat. Ingat baik. Masuk waktu zuhur, kita berkewajipan sembahyang zuhur, kita orang Islam, baligh, berakal, suci hid nifah. Kita wajib sembahyang fardu zuhur. Sunat sembahyang awal waktu. Pada ni. Ni dalam FB ni ditambah. Sekalian masa 24 jam dalam sehari. Qada solat. 24 jam. Jangan duk tambah. Ni ada komen dah. Sekalian masa dulu nanti duduk habis lagi dalam FB. Sekalian masa 24 jam suruh qada. Padang sok. Padang. Jangan duk tambah gitu. Saya tak sebut 24 jam. 24 jam. Berok atas jadah dah 24 jam. Dah, saya tak sebut 24 jam ni. Nanti dulu. Jangan duk tambah. Kena qada 24 jam sehari. Itu bukan waktu. Jangan cepat. Ini problem FB ni kadang-kadang tak pantau dia punya komen-komen. Jadi masalah. Nanti dulu. Takut akan azab Allah. Siapa yang takut akan Allah ni? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama adatu hasrin. Sesungguhnya, bahawasanya, hanya senya takut akan Allah di kalangan hambanya oleh orang-orang yang berilmu. Ni buat takut akan azab Allah. Takut akan Allah, takut akan azab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kena ada. Takut akan Allah dia pendorong utama kepada taubah. Satu. Yang mendorong utama pada taubahnya adalah ingat akan mati. Mati bila-bila masa. Yang menghalang taubat, kita bercara bab qada solat ni, takutnya kurang. Cakap aja besar. Yang keduanya, amal. Alif, mim, lam. Panjang angan-angan. Tulul amal. Panjang angan-angan. Nantilah qada. Ni. Orang panjang angan-angan. Orang yang tidak ingat akan mati. Ini masalah dia. Panjang angan-angan dan kitab Minhajul Abidin, sifat kecelaan. Ini yang menangguhkan qada ni. Nak cerita semai sunat lah, apalah. Takut akan Allah, kemudian ingat akan mati. Kemudian macam sebut tadi. Faham tak otak kita? Boleh masuk tak? Segera qada dengan bahawa menggunakan sekalian masanya bagi mengqada akan dia. Bukan 24 jam ni, sekalian masa dulu. Wajib. Sebab apa? Wajib bersegera. Wajib qada, satu kewajipan. Wajib bersegera, satu kewajipan. Bila wajib bersegera maksud apa? Wajib mentasarrufkan. Wajib menggunakan sekalian masa bagi mengqada akan dia. Wajib. Kalau tidak mentasarrufkan sekalian masa, wajib ni wajib. Tinggal wajib. Maka tiada harus. Sebab wajib menggunakan sekalian masa. Maka tiada harus. Tu ada komen. Kurangkan komen dia kata, fokus kepada tu dulu dia kata. Ada baguslah. Nanti dulu. Maka tiada harus baginya bagi barang siapa mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qada. Tak haruslah. Dia kena menggunakan sekalian masa untuk mengqadakan sembahyang, untuk terpadam neraka 29 juta tahun untuk satu fardu tu. Tiada harus dia buat perkara lain. Wajib dia menggunakan sekalian masa. Mana pekerjaan lain ni? Seperti sembahyang sunat. Tak harus. Atau tawaf sunat, tak harus. Tawaf sunat ni bukan tawaf rukun, tawaf sunat. Atau barang sebagainya, tak okey lah. Tapi dicontohkan dengan sembahyang sunat, sebab itu ibadat sunat nombor 1. Puasa sunat, puasa sunat tak gendala qada solat. Orang puasa sunat tergendala qada solat? Tak gendala. Bukan kata sembahyang sunat dan fardu kifayah. Seperti sembahyang jenazah. Fardu kifayah pun tiada harus juga.
Sebab apa? Sebab qada fardu ain, jenazah fardu kifayah. Kena gunakan segala masa untuk qada solat. Maka tidak harus melakukan pekerjaan yang lain. Dicontohkan dengan sembahyang sunat, tawaf sunat, sembahyang jenazah. Apa makna tiada harus? Ditafrid lagi, dicabangkan lagi ni. Maka haram atasnya. Haram. Wajib bersegera, wajib mentasarruhkan, menggunakan masa untuk qada. Tiba-tiba ditinggal kewajipan mesti qada, dia buat perkara yang sunat. Apa hukum dia? Tiada harus. Apa makna tiada harus? Maka haram atasnya mengerjakan segala yang tersebut itu. Haram sembahyang sunat, tawaf sunat, solat jenazah. Tapi ingat baik, jangan potong saya mengajar dalam TikTok. Ni jangan duk potong. Haram sembahyang sunat, ustaz tu ngajar apa tu? Dia orang tak mau terima ni, dia bukan kata, pelik ustaz ni ngajar. Tak. Dia akan maki hamun ustaz tu ngajar. Tak peduli lah, tak nak pakai, tak pakai. Saya baca kitab ni, kitab Sabila Muhtadin. Dah kitab Sabila Muhtadin, sama dengan kitab Bertutulak, sama dengan kitab Tufah bagi Ibnu Hajar, Nihayah bagi Syekh Ramli. Kalau nak tengok Tufah Nihayah, boleh tengok dalam kitab I'anatul Talibin, muka 23. Kitab I'anatul Talibin, muka 23, di nota kaki tepi tu, didatangkan dalam kitab Tufah, didatangkan dalam kitab Nihayah. Kitab Tufah, kitab Ibnu Hajar, kitab Nihayah, kitab Syekh Ramli. Dalam tu sama je. Dia akan cerita sama dengan dalam kitab Sabila. Dalam kitab Sabila. Dia akan cerita haram. Termasuk solat jenazah. Sama je. Kita Tufah sama, kita Nihayah sama. Nak tengoknya bukan dari kita I'anah pun tak apa. Besar 23. Maka haram atasnya, haram mengerjakan sekalian yang tersebut itu selama ada lagi atasnya qada. Melainkan. Sekalian masa ni. Melainkan. Bukan 24 jam. Melainkan. Barang yang dapat tiada baginya. Maka tinggallah qada sementara. Bagi barang yang tak dapat tiada baginya. Faham? Kau tak dapat tidur. Mana? Seperti umpama tidur, tak dapat tidur. Dan qada hajah, tak dapat tidur. Tidur tak dapat tidur ni, bukan tidur je getuh. Pada tidur je getuh. Lepas subuh tidur manjang. Tidur atas kursi malah. Bukan kursi tu malah, hak tukang tidur tu malah. Tak, tidur ni tidur keperluan ni. Bukan tidur, bukan. Tak mau qada. Tidur pakcik, tidur pagi petang bulan puasa ni kan. Tidur banyak-banyak. Maka tak payah qada pakcik sebab tidur. Hak tak dapat tidur. Hak tak dapat tidur ni tidur hak. Tapi beginilah. Ada orang tua dia tidur kena banyak. Tak samalah, mungkin 6 jam, mungkin 8 jam. Mungkin ada orang tua kena 10 jam. Tak dapat tidur lah, tak dapat tidur. Ada orang tua kan dengan tidur banyak sikit. Hak tak dapat tidur ni. Dan qada hajah, tu. Dan menghasilkan nafkah. Kita kena bekerja. Kita kena bekerja. Ini saya biasa tekan dalam mengajar. Melainkan untuk cari nafkah. Melainkan untuk cari nafkah. Adalah. Ni cerita lama lah. Ustaz tak kerja kita? Dia tanya lagi. Melainkan menghasilkan nafkah. Tak kerja kitanya. Jadi dia pening. Dia pening. Marah orang lain. Tak kerti-kerti. Apa perkara tak dapat tidur, dia boleh tinggal qada, hak wajib bersegera tu. Tidur, qada hajah dan menghasilkan nafkah. Buat kerja. Tu saya tanya minggu lepas tu. Menjadi kewajipan daripada isteri menghasilkan nafkah, mungkin kerana dia seorang diri, wallahu alam lah. Ada ni, suami dia tak ada. Suami dia tinggal dia, suami dia mati, keluarga tak peduli. Mungkinlah atas hak keperluan kehidupan lah. Dan belanja yang wajib atasnya, hak belanja hak wajib. Bukan nak bermewah-mewah ni, hak wajib. Ada ni. Kerja hak betul-betul tu je. Jangan ada part-time pula. Kerja, hak nak pakai wajib
Oh, nak part time tu nak mewah. Tapi tak boleh kata juga. Kadang-kadang kerja tetap pun tak cukup juga. Dan memperbuatkan wajib yang lain yang picit waktunya yang takut ia akan luputnya. Melainkan mengerjakan kewajipan yang lain. Kita khidmat kepada orang tua kita. Kita jaga mak ayah kita. Kena caralah mak ayah kita. Kena mandi, kena apa semua tu. Kena caralah. Itu kewajipan kita. Faham tak ni? Kewajipan. Maknanya, menggunakan segala masa, melainkan untuk perkataan dapat tidak dalam kehidupan kita. Dan juga untuk menunaikan kewajipan yang lain. Faham tak? Untuk menunaikan jawapan-jawapan yang lain. Kalau kata orang perempuan ni, dia berkewajipan dah urus hal makan minum rumah tangga dia. Kewajipan. Itu hanya atas tolak ansur kerja sama. Itu hakikatnya kewajipan suami. Lepas tu isteri nak qada solat ni. Baru belajar molek-molek dah. Belajar farda'in tauhid, pakai tasawuf comel dah, pegangan semayang pun semua. Nak qada ni, wayak kabang tu. Nak qada ni bang. Nak mula dah nak qada ni. Lepas tu, saya pun batu rumah lah. Pak muda-muda sikit. Lama-lama beri ke suami pula. Orang muda tu batu rumah jadi bini muda. Jangan sikit beban bini tua. Orang cari kaca kot lain pula jadi. Ada. Lepas tu, menggunakan sekalian masa. Lepas tu ada adik-beradik mari ya. Tetamu mari ya. Suami yang cara tetamu. Ada ni. Kita, no. Uzlah dalam bilik. Qada solat. Ada orang sakit. Ada orang mati. Ziarah sakit, ziarah mati. Hukumnya sunat. Tak boleh. Macam mana? Kita yang duk belajar seumur pun. Muju tak tepuk dahi je. Ni tepuk dahi je tak? Ni cerita pandangan yang muktamad. Kalau buat gini sungguh, menggunakan semasa, macam saya sebut tadi. Sehari, subuh 5 fardu qada. 10 fardu qada. Zuhur, 5 fardu zuhur. Zuhur, 10 fardu zuhur. Di qada. Lebih daripada tu lagi. Sebab apa? Beri salam je, bangun sembahyang qada. Beri salam je, takbir pula. Beri salam, takbir. Berapa agak sehari-sehari? Kan? Memang tak mampu sungguh-sungguh kita orang awam, orang lemah iman. Biasa saya jumpa seumpama ni, orang duduk pondok. Dia qada seqada-qadanya. Bekok kaki dia semayang. Allah bekok kaki. Nabi SAW besarnya kesyukuran kepada Allah. Semayang sunat bengkok kaki. Ini semayang qada bengkok kaki. Ini semayang sunat Nabi bengkok kaki. Ada dia bengkok kaki semayang qada. Dia time belajar dia belajar. Dia belajar. Habis kelas dia naik atas pondok. Kita ni dia tidak peduli. Dia semayang. Malam-malam tu awal bunyi bangun dah. Dia qada. Ada ni banyak mana tak tahulah sebab umur dia dalam pertengahan 20-an. Pertengahan 20-an tu mungkin dia tak semayang daripada umur 15 ke wallahu alam lah. Ada orang seumpama tu. Orang masuk pondok ni ada yang dulu-dulu dia jauh daripada agama, ada Tuhan buka hati dia. Dia minta nasihat suruh hidup pondok. Jadi comel molek-molek ada. Tapi dia qada sungguhlah. Qada tapi tak lama mana. Sekejap habis lah. Ada ni. Tu dia gendala dengan belajar fardu ain tu. Time belajar dia masuk kelas. Dia gendala dengan hak belajar. Kalau tak kena belajar fardu ain tu kali, tak lama mana habislah hutang dia nya. Tapi oleh kerana dia gendala. Sebab apa? Belajar fardu ain ni kewajipan yang lain. Kewajipan yang lain. Jadi kena belajar lah fardu ain. Kena belajar fardu ain. Tapi tuan wi ke dianya, lepas habis je qada solat,
Lepas tu dia tenang lah. Dia berkawan dengan kita semua ni. Kelebihan dia apa? Dia cukup rajin semayang sunat. Oh, dia kuat semayang sunat. Sebab apa? Sebab masa tu dia kuat semayang qadha. Semayang qadha tu wajib. Nak tak nak pun kena qadha sepanjang masa bagi dia nya. Bila dia terlatih gitu semayang. Hak qadha nak wajib ni. Lepas habis hak wajib ni, jadi hak sunat dia cukup rajin. Orang lain tak boleh lawan. Semayang sunat dia. Dia rajin semayang sunat. Tapi dok lah siapa ke dok. Tegur siapa dok lah dulu. Pakai naik pondok. Dia semayang sunat. Siapa time belajar. Dia bawa kita masuk dalam kelas. Habis kelas dia baru pondok. Dia semayang qadha. Lepas tu dok lah gitu. Tapi lebih dia apa? Mungkinlah kerana dia takut dok cukup qadha dia mungkin. Tapi dok. Memang dia gitulah. Tahu ke dia. Rajin semayang sunat. Selama-lama kenal dia. Siapa ke pisah dah. Dia memang rajin semayang sunat. Dia rajin semayang sunat. Maknanya kita ni, orang kata, dok, tak ada nak hambak. Tuan Wi ke dia dulu tu tinggal semayang fardu. Ada ni. Dia qadha punya qadha, oleh kerana kuatnya semayang qadha, jadi rajin semayang sunat lepas dia tu. Ni. Inilah hak boleh buat. Hak pandangan muktamad. Kita kena pergi pada pandangan daif. Tinggal 10 minit lagi dah masa. Tapi minggu ni sebutlah pandangan daif tu. Sebut pandangan daif. Kemudian sebelum bab kita satu kitab dia ni nak bagi maklumat sikit lah sebelum nak cerita pandangan daif ni. Dia dalam bab sumbangan untuk Masjid Syekh Daud setakat hari ni dalam akaun dekat 4,000 lebih. Hak di tangan saya dalam 33,000. Hak Syekh Daud 33,000 bunyi banyak. 20,000 tu atas orang. 33,000 atas orang 20,000. 13 tu orang ramai-ramai. Tadi bunyi banyak. Kemudian hak zakat untuk fi sabilillah. Dalam akaun tu saya sebut dahulunya ada 6,000. Hak di tangan saya baru terima 4,000 lah untuk zakat fi sabilillah untuk orang belajar agama. Dalam 4,000. Kemudian dalam FB tu kalau tak silap ada masuk tu nombor akaun saya tu. Untuk zakat fi sabilillah. Itu bukan akaun peribadi saya. Itu akaun hak ada duit 6,000 tu. Ada duit hak 6,000 tu. Itu akaun nama saya tapi bukan. Hak tu tak ada kaitan dengan peribadi saya dia. Saya sendiri akaun lain. Itu untuk hak untuk infak dan juga zakat fi sabilillah untuk orang belajar agama. Jadi ada dalam FB masuk hak akaun tu. Kita pergi pada pandangan daif. Pandangan daif ni ada dinyatakan dalam kitab Mughni Muhtaj. Pandangan daif ni ada diceritakan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Ini pandangan daif, bukan pandangan muktamad. Tapi hak ni lah hak kita mampu. Tapi saya yang mengajar wajib kena cerita pandangan muktamad dulu. Bukan saja nak memberatkan. Tapi kalau kita fikir balik dengan salah besar tinggal semayang. Satu fardu 29 juta tahun neraka. Sekarang ni Tuhan wi jalan kita belajar fardu ain tauhid. Belajar fardu ain pekoh, tasawuf. Kalau kita pakai pandangan muktamad ni tak pelik lah. Sebab apa nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Kita sangat-sangat takut akan keseksaan Allah. Kita sentiasa ingat akan kematian. Orang muda dia kita ramai dah hak matinya. Memang hak pandangan muktamad tu lah. Tapi tak dinafikan umum kita lemah. Jadi umum kita lemah ni pandangan daif dalam mazhab Syafi'i kita. Tinggal sembahyang dengan sengaja berdosa besar, wajib bertaubah, wajib qada, segera sunat. Situ. Tu je. Hak tu kok. Gitulah. Tu kan kalau lega. Kelelah gitu. Kan kalau lega kan. Sunat bersegera. Bunyi kita nak lega. Bunyi macam lelah je. Lega. Allah, sunat bersegera. Sunat bersegera. Hak dalam kitab kita ni sunat bersegera. Hak uzur, hak tertidur terlupa, sunat bersegera. Hak dosa pun sunat bersegera juga. Tak wajib bersegera. Atas pandangan ni lah. Kita kodok.
Kemudian kita pun nak tinggal qada sementara. Kita tinggal qada sementara, kita tinggal perkara yang sunnah, hukumnya makruh. Tak arang dah, tak arang dah. Makruh. Jadi sekarang ni hak dalam kitab kita tadi yang saya baca hak Sabila tadi kan. Wajib atasnya menyegerakan qada. Pandangan sunnah atasnya menyegerakan qada. Dan wajib atas mentasarrufkan masa bagi mengqada'kan dia. Kena gini. Dan sunat atasnya mentasarrufkan menggunakan masa bagi mengqada'kan dia. Kena tukar gitulah kalau pandangan daif. Maka tiada harus baginya mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qada' seperti sembahyang sunat atau tawaf atau sebagainya dan fardu kifayah atau jenazah. Maka tiada harus, maka makruh. Kena tukar gitu. Bukan tiada harus dah, makruh. Maka haram atasnya mengerjakan segala seperti itu. Maka haram, yakni maka makruh. Kalau pakai pandangan daif. Itu kuah. Wajib qada' bersegera, sunat qada' bersegera. Wajib menggunakan semasa untuk qada', sunat menggunakan semasa untuk qada'. Tiada harus, haram kita tinggal segera untuk mengerjakan pekerjaan lain. Tiada harus, haram ni tukar pada makruh. Gitulah. Itu pandangan yang daif. Makruh. Termasuk sembahyang sunat, makruh. Tak haram dah lah. Tapi orang kadang-kadang dia ambil pandangan ni lah. Bolehlah sembahyang sunat. Tak sedut cakap gitulah. Makruh juga. Pandangan ni bukan boleh nak, bukan sembahyang sunat. Ada juga bawa pandangan ni. Ni bolehlah. Janganlah sikit kita orang ramai ni. Mana apa? Kita bangun malam. Kita qada' subuh. Lepas tu kita sembahyang tahajud. Tak jauh gitu. Sebab qada' subuh selepas dia tidur, itulah tahajud. Nak tahajud apa lagi? Dia kata, boleh main sunat, tak haram. Makruh tetap makruh. Kenapa nak buat benda sembahyang sunat? Dah tadi kata ingat lega dah nak main sunat. Bukan lega nak sembahyang sunat. Lega nak kawan dengan orang. Mana makcik? Oh, kalau dah bilik seorang, kau mati lah. Tak boleh main dengan anak, tak boleh main dengan cucu. Lega ni lah. Ada orang sakit, kita boleh pergi ziarah dia. Ada orang mati, tu boleh ziarah dia. Hukumnya makruh, tapi ziarah tu tak boleh pahala. Makruh kerana meninggalkan segera qada'. Ada ni. Anak cucu mari, kita layan anak cucu dulu. Main dengan anak cucu dulu. Lega situ. Kita nak main sunat. Kenapa nak sembahyang sunat? Benda sama je dengan sembahyang fardu. Memang qada', kenapa nak tukar? Hotel jangan tukar tu. Pandang ni. Ni cerita pandangan ni bukan maksud sembahyang sunat. Tak, sekarang nak tanya, sembahyang qada', sembahyang sunat ni, syarat yang berbeza ke? Allah wuduk batal dah. Malah lah nak ambil sembahyang, nak sembahyang qada'. Lepas tu, nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa, wuduk tak ada. Ada? Kenapa nak sembahyang sunat? Dah haram dah kan? Tetap makruh. Tetap makruh. Kalau tak makruh pun, kenapa nak sembahyang sunat? Kini ustaz, kita terawih 20 rakaat. Kita qada' 20 rakaat. Rajin sungguhlah dia. Terawih 20 rakaat, qada' 20 rakaat. Siapa sini? Boleh angkat tangan. Rajin. 40 rakaat di sembahyang malam. Orang nak sembahyang 20 pun tak larat sembahyang 8 je. Dia terawih 20 rakaat. Dia qada' 20 rakaat. Apa salahnya? Bukan apa salah lah. Dah cerdik lah. 40 rakaat tu qada' belaka. Dah terawih. Dia nak kena jack ni. Dia nak kena jack ni. Mana jack? Dah kata sunat bersegera. Boleh semai sunat. Boleh dengan mana tidak haram semai sunat. Tapi tetap makruh. Kalau tak makruh sekalipun, kenapa nak semai sunat? Kita hutang fardu banyak lagi ni. Mati bila bermasa. Satu. Pahala pula. Kita nak pahala. Qada' 2 rakaat sama dengan 140 rakaat sembahyang sunat. Qada' zuhur 4 rakaat sama dengan sembahyang sunat 280 rakaat. Nak mana? Kalau kita kata tadi,
Tarawih 20 rakaat, qada 20 rakaat. Dengan qada 40 rakaat. Mana hak cerdik, mana hak bodoh? Ke bingung? Betul, kalau atas pandang daif ni, boleh sembahyang sunat. Boleh. Makna apa? Tidak diharamkan. Tapi kenapa nak sembahyang sunat? Kenapa nak sembahyang sunat? Ni kita ni hutang ni. Hutang sembahyang fardu. Neraka 11 juta tahun untuk satu fardu. Kita nak sembahyang sunat. Nak sambil-sambil. Nak retek-retek. Sembahyang sunat retek. Sembahyang qada retek. Retek-retek. Ni. Keluar kasar kan? Tak, paling-paling kasar. Sekali je lah saya sebut paling kasarnya. Kenapa dia? Paling kasar? Saya sebut itu lah. Korok mah. Korok tau. Korok mu. Nak retek-retek. Pakai pandangan daif ni dengan bahawa kita boleh banyak rehat jugalah. Kita boleh ke lain-lain. Tu je. Hukumnya tetap makruh tapi tak haram dah. Kalau pakai pandangan muktamad ni tak ada dah. Lepas semayang, lepas semayang, wuduk batal, ambil semayang. Tu, apa dengan muktamad. Berhenti je. Segera qada ni, untuk apa? Allah nak pergi tengok telefon lah, WhatsApp masuk. Haram hukumnya. Tu. Tak ada WhatsApp dah. Telefon, buang. Tak ada telefon. Memang kita tak mampu. Atas pandangan daif ni, bolehlah kita berehat, jawab WhatsApp apa semua, hukumnya adalah makruh. Tapi tak berdosa lah. Tiba-tiba nak sembahyang sunat. Ataupun, Allah, wuduk batal dah ni, malah ambil sembahyang. Lepas tu, baca Quran lah. Baca Quran, ingat tu lah. Nak pegang Quran, wuduk tak ada, haram. Baca Quran dululah. Baca Quran, ingat. Tapi kalau ada semayang, nak baca Quran, jangan baca Quran luar semayang. Baca Quran dalam qada semayang tu. Rakaat pertama baca kuliah. 1/4 Al-Quran. Rakaat kedua baca qul huwallah. 1/3 Al-Quran. Baca pula dalam semayang. Semayang pula, semayang fardu, qada. Banyak mana pahala kuliah qul huwallah? Kita bila masuk pada semayang qada, kita tidak dituntut tinggal perkara sunat. Tidak dituntut. Mana kalau surah, kuliah Allah. Banyak mana pahala baca Quran dalam semayang. Di bulan Ramadan, semayang qada pula. Dah sudah cerita lah. Dah tadaruh apa? Kita kewajipan kita ada ni. Kita semayang qada, kita baca kuliah Allah. Satu huruf Al-Quran, satu huruf. Bukan satu ayat. Satu pahala. Ada ni? Luar semayang. Dalam semayang, satu huruf, 10 pahala hingga 100 pahala. Nak ambil mana? Tapi dah wuduk batal dah ni. Biarlah tak larat dah nak pergi bilik air. Daripada duduk saja, dia pun baca Quran. Kalau dia ingat nak pegang Quran, wuduk tak ada. Boleh lah. Tapi kalau wuduk ada, nak baca Quran, nak buka Quran, baik semayang. Kuliah Allah, banyak mana dah pahala. Ada ni. Ataupun dia melentang dah, nak tidur dah. Sementara tu, baca surah Mulk. Contohnya, dia ingat dada. Tak mau bayang dah, biarlah. Tak apalah tu. Tu pakai pandangan daif. Maknanya, tapi sebanyak mana kita kena qada, sebanyak-banyak boleh lah. Sebanyak-banyak boleh. Sebanyak-banyak boleh. Atas pandangan daif ni, atas pandangan muktamad, kau tak tahulah boleh banyak mananya sehari-hari. Dah sepanjang masa tu, sekian masa tu, atas pandangan muktamad, atas pandangan daif. Buatlah sebanyak boleh. Sebab apa? Hutang kita banyak. Atas pandangan daif ni pun, janganlah ambil subuh qada subuh. Zuhur, qada zuhur. Asar, qada asar. Hutang kita banyak mana? Nak buat gitu? Tak padang. Hutang dengan orang 10,000. Sehari-hari RM10. Marah tak tuang dia? Hutang RM10,000. Beri RM10. RM10. Lepas tu, bila nak beri RM10,000? Biar padang-padang lah. Atas pandangan daif, sunat bersegera. Tapi kita hutang banyak, kita buatlah setakat yang kita boleh buat. Tapi mana kita boleh berehat. Kita boleh ke lain-lain. Gitu je. Nak sembahyang sunat, tidak diharamkan tapi masih lagi makruh. Tapi kenapa nak sembahyang sunat? Sembahyang qada dengan sunat, syarat yang sama, tapi pahala yang sangat-sangat berlipat kali ganda, beza dia. Tak cerdik lah. Nak pakai pandangan daif ni, nak sembahyang sunat, tak cerdik. Yang tak cerdik sangat-sangat.
Kira sesat tau. Kita ni pun 10.30 lebih dah ni. Sesat lah. Kemudian mungkin saya akan tambah sikit lagi tu. Kertas tu bawa lah. Kertas tu bawa. Musuh 151 tu. 151 saya ada buat garisan belah tengah tu kan. Apa tak garisan belah tengah tu kan. Nanti saya akan cerita pula. Macam mana nak qada. Macam mana nak qada. Macam mana nak qada. Tapi sesalah bahagian. Hak wajib qada. Wajib bersegera pandangan muktamad. Wajib qada. Sunat bersegera pandangan daif. Sesalah waktunya. Mana? Kita 2 minggu dah ni. 2 kali dah. Sejam setengah. Kita tak pernah berhati pun tak baca. Maka 5 waktu yang difarduakan itu pertamanya zuhur, maka awal waktunya, kemudian daripada gelincir matahari. Dia terus pergi kepada 9 waktu, dicerita berkaitan dengan waktu bermula, waktu berakhir. Kemudian hak saya soalan dari FB tu, insyaAllah lah saya akan respon minggu depan. Hak dari FB tu ada tu. Saya kata soal FB nak tengok, tapi kalau nak tengok soalan FB ni jadi saya pun tak boleh nak fokus. Jadi saya biarkan dahulu. Cuma kepada orang soalan FB tu insyaAllah saya akan ambil. Saya akan ambil gambar apa semua. InsyaAllah minggu hadapan saya tengoklah soalan-soalan mana yang saya nak kena perjelaskan lah dalam FB tu. Cuma bulan depan tak sempat nak jawab jugalah. Sebab kalau jawab dia akan jadi mungkin terganggu sikit lah. Tapi pokok pangkalnya belajar fardu ain tauhid, pekot tasawuf molek. Supaya semayang tunai kita sekarang, puasa Ramadan kita sekarang ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dahulu ada tinggal semayang, dahulu ada tinggal puasa, kita balik kepada ilmu bicara bab taubah dalam ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.